نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu lagi, dapat bersama, dapat sembahyang maghrib berjamaah dan dapat duduk di dalam majlis ilmu menyambung pembacaan kitab kita, kitab hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada minggu lepas kita telah baca hadis yang ke-31 dan pada malam ini kita akan baca hadis ke-31 sekali lagi. Oleh kerana kesilap sedikit masalah teknikal. Tapi tak apa tuan-tuan, nak ayat semua kepada tuan-tuan. Wa fi i'adati ifadah. Pada pengulangan itu ada faedah. Ilmu ni ulang, kau banyak ulang, kau banyak faedah. Ada orang sekali baca tak faham, dua kali baca tak faham, tiga kali baca baru faham. Ada orang baca kali pertama faham, baca kali kedua boleh beramal. Kita ni mudah-mudahan pengulangan ini memberi banyak lagi faedah. Baik. Jadi pada malam ini kita membaca hadis yang ke-31. Kalau dalam buku tu muka surat 69. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis yang ke-31 kita pada malam ini diberi nama Zuhud, diberi tajuk Zuhud menimbulkan kasih sayang. Zuhud menimbulkan kasih sayang, atau disebut sini zahid, menimbulkan kasih sayang. Apa beza antara zuhud dengan zahid? Zuhud tu sifat dia, sifat yang ada pada orang. Orang yang memiliki sifat zuhud dipanggil sebagai zahid. Dipanggil sebagai zahid. Jadi orang yang zuhud dikasihi, kita akan tengok dikasihi oleh siapa. Baik, kita tengok terjemahannya daripada Abil Abbas. Daripada Abil Abbas. Abil Abbas tu siapa dia? Itu ialah kunyah. Abil Abbas itu ialah kunyah ataupun gelar dia.
yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nama dia ialah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Siapakah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini? Kata ulama tentang diri beliau, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini asal nama dia ialah Haznan. Jadi asal nama dia boleh jadi namanya sebelum Islam, namanya Hazna. Hazna ni maknanya berduka cita, sedih. Kemudian apabila beliau masuk Islam, beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya nama berapa, dia kata nama Hazna. Haznan tu sedih, berduka cita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tukar nama, ubah nama kepada apa? Sahal. Sahal ni maknanya mudah. Tak usah duk susah-susah lah, tak usah duk duka cita lah. Sahal. Ni dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dengar cerita Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ke. Abu Hurairah ni nama asal dia Abdul Syams. Abdul Syams, hamba kepada matahari. Jadi bila berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun tanya, nama apa? Maka dia jawab namanya Abdul Syams. Maka kata Rasulullah, bal Abdul Rahman. Bahkan nama kamu ialah Abdul Rahman. Tukar nama. Tak usah guna Abdul Syam, hamba pada matahari. Manalah betul? Yang betulnya ialah hamba kepada Allah yang bersifat Rahman. Itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini adalah diceritakan bahawa beliau ini sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Antara sahabat yang terakhir. Sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Dan dikatakan bahawa beliau radhiyallahu ta'ala anhu ni umurnya panjang. Dan dia dengan zaman fitnah, zaman pergolakan. Sahal bin Sa'ad ini ialah orang Ansar. Orang Ansar maknanya orang Madinah. Jadi orang Madinah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Ansar ni memang Rasulullah pernah sebut bahawasanya kamu akan diuji dengan fitnah. Rasulullah sebut kepada orang-orang Ansar sahaja, kamu akan diuji, bersabarlah kamu, aku tunggu kamu di Telaga Kausar. Rasulullah ayat tu kepada semua orang Ansar, bukan kepada Sahal sahaja, bahkan kepada semua orang-orang Ansar pada masa itu. Dan memang betul lah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan daripada sahabat ini pada waktu usianya, pada waktu tua lah, mereka ini diuji dengan apa? Dengan pergolakan di dalam di kalangan umat Islam pada masa itu. Jadi pada waktu beliau radhiyallahu taala anhu ni berumur, pada masa itu ada seorang gubernur yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terkenalah dengan kezalimannya. Dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini pernah pergi cari Sahal ini, dan pernah tanya bapa tak saya sokong ataupun bapa dia tak saya bantuan kepada dia. Hajjaj ni tanya Sahal. Maka mereka cerita Sahal pun telah antara orang yang diuji ataupun diseksa juga oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Baik, beliau radhiyallahu taala anhu ni juga umur masa meninggal 91 tahun. Ada yang kata umurnya lebih daripada 100 pada waktu meninggal beliau radhiyallahu taala anhu. Dan kata anak muridnya, aku dengar guruku Sahal telah menceritakan kepada aku, dia kata, "Lau mittu lam tasma'u min ahadin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sahal kepada anak murid dia, kalau sekiranya aku meninggal dunia, lepas pada ni mu tak dengar ada orang kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya ialah dialah antara manusia yang ada lagi pada masa itu yang pernah dengar kata-kata Rasulullah live, maksudnya depan-depan. Kalulah dia meninggal, maka mu tak dengar dah seorang manusia yang pernah mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni umur panjang dan dia banyak memberi manfaat kepada umat Islam.
Dan satu lagi perkara yang menarik juga yang berjumpa tentang beliau radhiyallahu taala anhu, disebut dalam kitab Usudul Ghabah ke ataupun kitab Fathul Mubin, hamba tak ingat. Disebut bahawa beliau radhiyallahu taala anhu ni sempat berkahwin dengan 70 orang perempuan. 70 orang perempuan, bukan berkahwin serentak ni tuan-tuan dah. Bukan kata 70 tu sekaligus dengan Nabi Sulaiman, tak begitu. Maknanya menikah, cerai, menikah, berkahwin, meninggal dunia, kalau gitulah. Tapi ada 70 orang isteri yang sempat dikahwini oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, apa cerita pada malam ini? Ia berkata, ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW. Seorang lelaki mari jumpa dengan Rasulullah, sahabat Nabi lah ni. Lalu ia berkata, tanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, bila saya mengerjakannya Allah akan mencintai saya. Oh, bijak soalan. Soalan yang memang para sahabat ni, kata guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah ta'ala, disebut para sahabat ni dia tanya soalan memang nak beramal. Dia bukannya tanya tentang perkembangan kau berapa kau perkembangan lah. Tapi kebiasaan para sahabat ni, soalan-soalan yang ditanya ni memang nak buat. Memang soalan tu dijawab dan dia akan dilaksanakan oleh mereka. Jadi dalam hadis ini, seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, raya amalan gapo kalau saya buat amalan tu Allah akan cinta kepada saya. Oh, sedap. Kita kalau boleh nak buat dah dia. Siapa yang tak say cinta kepada cinta Allah mencintai kita, siapa tak say? Allah akan mencintai saya dan manusia juga mencintai saya. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua manusia mencintai saya. Oh, ni kalau kita nak lah dia. Tak ada orang nak dibenci oleh manusia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah engkau bersifat zahid ataupun zuhud pada dunia. Nak dikasihi oleh Allah, zuhud pada dunia. Apa makna zuhud pada dunia? Maksudnya berpaling, tak say ke dunia. Berpaling, tak say ke dunia. Tidak dah kata duk kejar, duk cari tak. Tapi berpaling. Kata ulama zuhud dari segi bahasa ni maknanya berpaling dari sesuatu atau memandai hina pada sesuatu. Jadi zuhud pada dunia ni maknanya kita kata dunia ini adalah satu benda yang hina. Apa kata benda tu hina? Apa kata dunia tu hina? Sebab Allah Subhanahu wa taala kata begitu. Allah Subhanahu wa taala kata, innama masalul hayatid dunya lahwun wa la'ibun wa zinatun. Al-Quran adalah lahwun ni benda yang mainan, melalaikan. La'ibun, benda yang mainan. Wazinatun, benda yang perhiasan. Dalam ayat yang lain disebut bahawa dunia ini satu benda yang akan binasa. Dunia itu ada benda yang akan binasa. Jadi apa yang duk kejar? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nak cinta kepada Allah, kalau nak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena zuhud pada dunia. Baik, zuhud pada dunia ni lagu mana? Kata ulama, zuhud pada dunia maksudnya kita ambil dunia ini sekadar darurat saja, sekadar keperluan saja. Kita bukannya cari dunia ini sampai kata nak memiliki segala-galanya, tidak. Maknanya ambil dengan kadar darurah. Jadi perkara yang diambil itu perkara yang diyakini halal. Perkara yang diyakini halal dan ambil pun ambil sikit. Ataupun setengah ulama dia takrifkan sebagai zuhud pada dunia ni mengecilkan kehidupan dunia. Maknanya kurang berlaku, kurang makan, kurang bercakap, kurang mikir pasal
dunia kurang berlaku. Mengecilkan kehidupan dunia. Baik, jadi bila orang itu mengecilkan dunia, maka loba dia ataupun tumpuannya akan pergi ke akhirat. Bila orang itu jadi tak ambil berat tentang dunia, maka dia akan ambil berat tentang akhirat. Bila dia ambil berat tentang akhirat, maka dia akan jadi hamba Allah. Dia akan jadi hamba Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia ni untuk beribadat pada Allah. Jadi kita ni buat apa yang tak ada nak semaya tahajud, nak semaya banyak, nak berzikir banyak, sebab sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia, duk kejar dunia. Jadi bila kita tinggalkan dunia ini, maka kita ada tumpuan kita kepada akhirat, maka di situ marilah cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Gitu. Jadi kata ulama, orang yang zuhud ni dia tidak sedih bila sesuatu itu hilang, dan dia tidak gembira bila dapat sesuatu. Maknanya kalau boleh harta pun tak adalah gembira sangat, dan bila benda itu hilang daripada dia pun tak adalah sedih sangat. Dalam Al-Quran disebut, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa semua yang berlaku di atas dunia ini sudah tertulis. Sebab apa? Supaya kamu tidak rasa sedih. Kamu tidak rasa sedih terhadap apa yang hilang daripada kamu, dan kamu tidak gembira terhadap apa yang kamu dapat. Kamu dapat itu tidaklah gembira. Apa yang gembira sangat, benda itu sudah ditulis. Maka kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau bersifat zuhud pada dunia, engkau akan dicintai Allah. Baik, nak ayat selagi. Ayat selagi iaitu kata ulama, zuhud ni bagai dalam hati. Zuhud ni bagai dalam hati. Kata seorang ulama, ambo jumpa dalam kitab syarah, disebut nama Syekh Abu Sulaiman. Ambo tak ada cari Abu Sulaiman mana ni. Dia kata, la tashhad li ahadin bizuhdi li'annahu fil qalbi. Jangan kamu bersaksi bahawa seseorang itu zuhud, kerana barang itu barang dalam hati. Oh, tengok dia pakai baju buruk, tengok dia pakai baju lebih kurang gitu. Oh, zuhud dia. Zuhudnya dia. Pada zahirnya begitulah. Tapi katanya ulama ni, ahlillah ni, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata jangan duk ayat begitu, sebab zuhud ni barang duduk dalam hati. Dia bukannya barang yang dapat dinilai dengan luaran. Zuhud. Lagu tu. Kata guru kita, zuhud ni ialah dunia berada di tangan, bukannya di hati. Kata guru kita, dunia itu berada di tangan, bukannya di hati. Maknanya orang itu mungkin dia memiliki dunia, mungkin dia ada duit, mungkin dia ada harta, mungkin dia ada kemewahan, ada belakang, tapi duk tangan, tak masuk dalam hati. Maksudnya apa dia? Bila-bila masuk boleh lepas. Bila-bila masuk boleh lepas. Tak saya sikit abu. Begitu. Ada pun kita ni yang jadi kepakar lebih kurang naik kereta biasa-biasa ni sebab kita tak mampu. Tapi ada duit 10 juta dalam bank, rasa habis kita beli. Beli belakang Ferrari, Lamborghini, habis kita beli. Moga kita hak tak beli tu sebab tak ada duit. Itu kita. Jadi adakah kita boleh mendakwa kita ni zuhud? Adakah kita boleh mendakwa kita ni zuhud? Wallahu a'lam lah. Sebab kata ulama, zuhud ni bagai dalam hati. Dan namun sebut dah sebelum ni kisah ada seorang ulama, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak disebut dengan gelaran Zahidul Khurasan. Zahidul Khurasan ni orang yang paling zuhud di negeri Khurasan. Paling zuhud kali di negeri Khurasan. Tapi walaupun digelar orang paling zuhud di negeri Khurasan, rumah dia paling besar sekali di Khurasan. Rumah dia besar sekali di Khurasan. Jadi zuhud ke mana? Zuhud mana dunia, bukan main lagi. Tapi dunia dia pun memang dunia tu sekadar di tangan, dia lepas bila-bila masuk. Apa wajah-wajah dah pada tuan-tuan kisah ni. Apa wajah pulak pada ni. Tengok je sikit. Aku masih isau. Ada. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mubarak ni tak? Ada sekali orang mari nak berhutang. Orang mari nak berhutang dengan dia. Tak ingatlah nilai dia. Mari nak berhutang dalam 500. Kalau gitulah.
dinar ke gitulah, 500 dinar dia banyak lah. Jadi katanya Abdullah bin Mubarak, saya tak ada duit tu, awak kena pergi jumpa dengan pegawai saya. Pegawai mana orang kerja dia ni, ambil surat ni, tulis. Dia tulis, Abdullah bin Mubarak tulis kat tangan. Tulis. Lipat. Bui kepada pegawai saya, hok jaga kilai lah, kita kata, jaga gudang saya ni, suruh dia bui duit kau. Kau ni pun ambil surat, awak pergi ke pegawai tu, ataupun pergi kepada orang kerja Abdullah bin Mubarak ni, buka, tengok surat. Kata nak berapa? Nak 500. Cuba tengok kawan tu. 500. 500. Cuba tengok. Bapa Al-Imam Abdullah bin Mubarak tulis 5,000. Nak 500, tulis 5,000. Silap tu, saya nak 500 lah. Boleh tak pergi jumpa sekali lagi dengan dia? Kawan ni pun tulis surat. Tulis, dia katanya untuk guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amr hafizahullah ta'ala, dia kata surat yang dulu sebuah WhatsApp, dia stay sambung-sambung gitu. Kayak WhatsApp kan, kita tarik, lepas tu orang ni balas, tu tarik pula ke bawah, orang ni balas. Lagu tu lah, kawan ni tulis atas, dia sambung pula ke bawah. Maka pegawai tu tulis pula ke bawah. Tulis. Lipat. Kiwi ke Abdullah bin Mubarak. Bila kiwi ke Sayyidina Abdullah bin Mubarak, baca surat, Sayyidina Abdullah bin Mubarak kata, tak apa. Dia pun tulis balik, lipat. Pergi jumpa dengan pegawai tu, buat apa yang aku suruh. Maka bila dia hantar surat kali yang kedua kepada pegawai dia, kawan tu pergi mari surat kali yang kedua. Dia buka surat. Kemudian Abdullah bin Mubarak katanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, memang saya silap tulis. Sebab bahasa Arab kan kosong ni titik lah. Kosong ni 50 tu, 5 tu, bulat tu tak titik. Jadi terlebih titik. Memang saya silap tulis. Tapi saya tak sebab akidah takdir Allah. Tak sebab akidah, biarlah dia nak 500. Saya tulis 5,000, bui dia 5,000. Bui dia 5,000, bui tu bukan bui hotel, bui saja. Bui 5,000. Maka kawan dia tak boleh kata apa. Ambillah nak 5,000, tapi tolong so lagi. Tolong hantar pula surat sekali lagi. Kawan tu pun tulis, pegawai tu tulis surat tu, hantar ke Abdullah bin Mubarak. Bila sampai pada Abdullah bin Mubarak, surat yang dihantar oleh pegawai dia tulis ke apa? Dia kata, jangan buat kesilapan ini acak kali. Bengkeraklah kita buat acak-acak. Maka dia jawab balik, tulis pula, muka aku bah, ikut akulah. No oyaknya untuk saya sikit abuk ke duit. Tu dia. Jadi orang yang zuhud, kadang-kadang kita tak boleh tengok pada luaran, sebab zuhud ni bagi duduk dalam. Baik. Jadi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu zuhud maka engkau akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan zahidlah pada yang ada di sisi manusia, engkau akan dicintai orang. Zuhud apa yang ada di tangan manusia. Apa dia? Maksudnya jangan duk nak hak orang. Katakanlah sesuatu yang ada, apa yang diingin oleh manusia, yang manusia nak berlaku. Harta, pakat, kemewahan, perempuan, famous, terkenal. Tu semua tu orang nak berlaku atas dunia. Maka bila mutaksir kepada benda tu, mutaksir berlaku, harta mutaksir, pakat mutaksir, perempuan mutaksir, begini mutaksir berlaku, maka mu tak balas dengan orang. Tidak balas dengan orang. Sebab orang ni dia jadi balas sebab berebut. Tapi bila kita taksir, maka kita tak balas dengan orang. Betul lah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu zuhud pada apa yang ada di sisi manusia, maka engkau akan dicintai orang. Baik. Jadi ada satu kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut dalam satu syair nak membaca. Dia kata Al-Imam Syafi'i, "Wa man yadhuqid dunya fa inni ta'imtuha." Siapa yang
nak merasa dunia tu, dunia lah dengan kemewahannya, sesungguhnya aku pernah rasa dah, kata Imam Syafi'i. Wasiqa ilaina azbuha wa adzabuha, dan aku rasa belakang dah. Hak sedap aku berasa dah untuk dunia ni, hak sedap aku rasa dah, hak azab aku rasa dah. Fama hiya illa jifatun mustahilatun. Dunia ni, kata Imam Syafi'i, tidak adalah benda lain melainkan hanyalah bangkai yang akan hilang, yang tak akan kekal lama. Alaiha kilabun hammuhunna ijtizabuha, dan di bangkai itu ada anjing-anjing. Bangkai dunia tu diumpamakan seperti bangkai, dan di bangkai itu ada anjing-anjing. Anjing yang nak terkai belakang. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Kalau mu tak rebut, kalau mu tak sik pada dunia ini, maka mu akan selamat daripada ahli dunia. Ahli dunia takkan kacam. Kalau mu tak pergi rebut dunia ini, maka ahli dunia takkan kacam mu. Wa in tajtazibha naza'atka kilabuha. Kalau kamu berebut, maka anjing-anjing itu pakat terkai belakang kamu. Anjing nak tunggu duit, nak tunggu dunia ni akan terkai belakang kamu. Jadi berhati-hati nak kejar dunia. Kita akan balas orang. Baik, itu satu perkara. Sebelum kita baca kesimpulan, tuan-tuan, nak ayat selagi. Kalaulah kita baca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh nak bayar, tak boleh nak buat bandingan dengan kehidupan kita pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud sekali. Manusia yang paling zuhud. Bukti zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang Rasulullah tak simpan rasa harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan harta. Dan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah rumah kami tidak berasak sebulan, tak berasak. Tak masak. Tidak berasak apa-apa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat perut kerana lapar. Ikat perut kerana lapar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau gapo-gapo Rasulullah ada gapo-gapo Rasulullah sanggup menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi untuk dapat gapo dia? Dapat makanan gandum, nak tukar pada gandum. Apa ada pada orang Yahudi? Sebab kalau we kepada orang Islam tak akan ambil. Islam akan we saja. Itu kata guru kita. Jadi manusia yang sangat zuhud. Para sahabat dulu, para ulama dulu, dia bila membicarakan tentang sifat harta ke apa, mereka berkata kepada dia. Mereka berkata, kita tidak mengapa ada dua lah baju. Dua lah baju tak apa. Faham ke tak faham maksud dua lah baju? Maksudnya sepatutnya selai ya. Sepatutnya selai saja baju. Tapi kalau kita ada dua lah, tidak mengapa. Bapa tidak mengapa ada dua lah baju? Sebab kita boleh pakai baju satu lagi tu pada hari Jumaat dan hari raya. So pakai wak seher hari-hari biasa. So lagi kita nak pakai tain-tain hari Jumaat, hari raya, hari-hari pakai janggut. Berapa lah? 2 lah. Ada pun kita berapa puluh lah baju? 20 lah. 20 lah lebih, 20 lah ni. Takut kasut 20 pasal lah. 2 mari baju saja. Dulu pada waktu zaman sahabat, kamu tak ingat, pada zaman Sayyidina Uthman tak silap, pada waktu nak dibesarkan Masjid Nabawi ni nak dibesarkan, bila manusia umat Islam ni korang lama, maka terpaksa renovate lah masjid tu. Jadi asalnya masjid tu, asalnya rumah Nabi je. Rumah Nabi berada di luar masjid. Bila dibesarkan masuk dalam masjid. Supaya kita gila ni lah. Jadi antara perkara yang para sahabat paling berat sekali nak buat perubahannya ialah nak rombak rumah Nabi. Sebab kan pada masa tu kan orang ramai ke apa, jadi rumah tu tengah jadi. Maka para sahabat ataupun para ni berkata, umat Islam berkata pada masa tu, tinggalkan rumah ini di sini supaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari ke dia ni tengok lagu mana rumah Rasulullah. Barulah kita ni tidak duk bersungguh nak buat rumah
Nak pergi buat rumah besar, kena buat apa, biar dia tengok. Jadi itu sebab kalau kita tengok replika ataupun tengok gambaran yang disebut tentang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, jauh jelak lah dengan rumah kita. Kalau orang seperti Rasulullah dan para sahabat ni hidup lagi pada hari ini, maka kita akan kata mereka lah orang yang paling susah sekali di dunia. Tapi itulah kehidupan mereka. Kehidupan mereka, dan mereka sangat bahagia dengan kehidupan itu. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata bid'ah yang pertama yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gapo dia? Makan kenyir. Makan kenyir. Bid'ah. Bukan bid'ah yang sesat dak tu. Maknanya makan kenyir ni makruh. Zaman Nabi sahabat tak makan kenyir. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sampai kenyir. Ada ayatnya kehidupan mereka. Mereka dengan dunia itu begitu. Jadi mereka ni betul-betul beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kepada dia, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Hidup di dunia tu seolah-olah kamu ni dagang, asing. Mari sebentar ya. Lepas ni kita nak tinggalkan dunia ini. Baik, itu lebih kurang dicintai orang. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang baik. Kesimpulan hadis. Apakah kesimpulan hadis kita pada malam ini? Qala, hendaklah kita rajin bertanya mengenai hukum-hukum agama. Jadi tanya orang-orang yang soleh. Kita kena rajin bertanya. Kata ulama, as-su'al miftahul ilm. Bertanya itu adalah kunci pada ilmu. Tanya. Kita lah ni boleh ilmu sebab sahabat dulu bertanya soalan lah. Yang kedua, Tuhan Allah Azza wa Jalla kasih kepada orang yang zahid pada dunia. Allah kasih pada orang yang zuhud pada dunia. Bawa ayat sikit dah. Apa yang mau baca disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Mubin. Mari mana zuhud ni? Sifat zuhud dalam hati ni lagu mana boleh lahir? Mari dengan 3 sebab, kata dia. Yang pertama, zuhud ni akan mari dengan keyakinan yang betul. Yakin tu maksudnya kita yakin bahawa semua yang kita dapat itu adalah telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak pusing. Tak pusing. Satu, yakin. Kita tahu bahawa benda itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita yakin sungguh-sungguh kamalul yakin. Kamalul yakin maknanya kita kata bahawasanya kalau bukan rezeki kita tak akan boleh. Dan kalau rezeki kita akan dapat. Jadi dengan cara itu kita tidaklah duduk kejar. Kita duduk kejar, duduk susah payah. Kamalul yakin. Yang ketiga, marinya zuhud ini dengan sukutu manzilatil makhluqin minal qalbi. Gugurnya kedudukan makhluk dalam hati. Maknanya hati kita tidak pandang kepada makhluk. Kita duduk berat sangat apa pandangan manusia pada kita ataupun apa makhluk ni kita tidak ambil tahu sangat. Jadi dengan itu maka lahirlah sifat zuhud dalam hati. Yang kedua, yang ketiga, manusia juga kasih kepada orang-orang yang zahid. Orang yang zuhud ni akan dikasihi oleh manusia. Qala, yang keempat, kita hendaklah bersifat zuhud. Kena sifat zuhud lah tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan pengajian kita yang ringkas ini Allah Subhanahu Wa Taala campurkan kita dengan satu sifat yang sangat mulia, iaitu sifat zuhud. Yang kelima, sifat zahid adalah sifat yang terpuji. Dan yang akhir sekali, dilarang kita bersifat tamak dan halobo dalam mencari kekayaan dunia. Cukuplah setakat itu pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Ada satu kata-kata ulama yang habiskan, yang bertutup dengan satu kata ulama, kata Syekh Ibn Daqiq Al-Aid. Kata dia, wa'lam anna man fid dunya dhaifun. Ketahuilah bahawasanya siapa sahaja di dunia itu adalah tetamu belaka. Tetamu ni maknanya takkan tetamu akan duduk selama-lama, akan balik. Jadi apa pun, sesiapa pun, sama ada
isteri kita ke, anak kita ke, semua tetamu belaka, dia akan meninggalkan kita. Bukan kata isteri, anak, berapa semua, kita sendiri pun adalah tetamu juga. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Wa ma fi yadihi 'ariyatun, dan apa sahaja yang ada di tangannya adalah pinjaman. Wa inna dhaif murtahil, dan sesungguhnya tetamu itu akan meninggalkan kita. Wal 'ariyatu mardudah, dan setiap yang dipinjam itu akan dikembalikan. Gitulah. Apa saja yang kita ada pada hari ini akan kembali semula. Cukuplah setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna